untuk kefahaman yang lebih tentang bagaimana Al-Quran menyebutkan umat wasatah itu ialah umat yang sentiasa dalam keadaan keadilannya jelas dari segi ibadahnya, munakahat, jenayah dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Saya nak terus kepada panel yang kedua. Ya, Ustaz, alhamdulillah kita jumpa Ustaz malam ni. Semangat nak hijrah ada malam ni, petang. Sebab saya tengok ramai ni petang ni, alhamdulillah ramai walaupun hari kerja, tapi ramai datang pada petang ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lah umat wasatah. Jadi bersesuaian dengan tema pada tahun ini yang dipilih, wasatiyah, tonggak kesatuan umat, dan juga apa yang telah disebutkan oleh panel yang pertama tadi. Jadi mohon Ustaz jelaskan bagaimana kita dapat mengimplementasikan kita punya tema penjelasan dan sebagainya tadi dalam kehidupan manusia terutamanya. Sebab yang pasti manusia hari ini hidup, berkemungkinan besok mati ataupun lusa mati. Mati itu maknanya meninggal lah saya. Cuma dia taraf tak samalah. Kalau sahabat dengan Nabi wafat kan betul sahabat Nabi wafat kalau orang awam macam kita meninggal ada tuan-tuan ada tengok kat kampung, kat rumah ke ada jirannya jiran sebelahnya wafat, ada meninggal gitulah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan memahami dalam hal ini, sebab Datuk pun ada sebutkan tadi, maknanya jabatan menuju ke dunia, ke akhirat. Ketika mana kita kat dunia, maknanya sebelum-sebelumnya kita dalam keadaan adil. Yang disebut sebagai umat wasatah, dan salah satu matlamatnya dengan memahami keadaan ini, mudah-mudahan kita mampu menjadi insan yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kepada Ustaz menjelaskan bagaimana kalau kita dapat memahami, mengimplementasikan dengan terbaik, dapat menghasilkan seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 minit Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wa'ala bi rahmati Allah. Tuan pengurusi majlis, Ustaz Suhaimi, seterusnya kepada rakan ahli panel, Datuk Ustaz Zawawi, kepada Datuk Latin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, seterusnya kepada seluruh yang hadir pada petang berbagi ini, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Lebih dahulu izinkan saya yang jahil lagi ta'if ini untuk berada di hadapan tuan-tuan sekalian, membicarakan perkara yang telah kita tahu, hanya ulang-ulangan bagi diri saya, dan jika ada manfaatnya kita panjangkan bersama, mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Menyentuh mengenai soalan yang diberikan kepada saya, iaitu macam manakah wasatiyah itu akhirnya melahirkan orang yang beriman, bertakwa, yang akhirnya berjaya di dunia, berjaya di akhirat, seperti mana Datuk Zawi sebut tadi. Jadi, yang berbahasa Datuk Zawi ini sudah menyatakan dan kongsikan kepada kita intipati kepada wasatiyah seperti mana disebut dalam Al-Quran. Akhirnya, kita dapat simpulkan yang dimaksudkan dengan wasatiyah itu iaitu keseimbangan. Seimbangan antara dunia dan akhirat. Dia bukan, wasatiyah itu bukan maknanya pertengahan. Tengah-tengah dunia pun sebat, apa yang boleh, akhirat tu lebih kurang, bukan. Keseimbangan. Al-Ghazawi sudah bawa contoh-contoh macam mana orang Yahudi, orang Nasrani, macam mana yang disebut seimbangnya, jelasnya kehidupan apabila kita berpegang betul-betul dengan Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jadi macam mana keseimbangan itu dapat kita implementasikan, akhirnya menjadikan seseorang individu itu orang yang bertakwa, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, orang yang beriman, orang yang saleh. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, diri kita ini diciptakan daripada 5 unsur. Kita kongsikan supaya apabila kita memahami 5 unsur yang akan kita kongsikan sebentar lagi, kita seimbangkan dia.
Akhirnya dengan kelima-lima ini kita bangunkan, dia akan menjadikan kita boleh membentuk diri kita ke arah yang lebih baik dunia dan akhirat. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan diri manusia diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertamanya iaitu unsur roh. Yang keduanya unsur akal. Yang ketiganya unsur nafsu. Yang keempatnya unsur hati. Dan yang kelimanya unsur jasad. Kelima-lima unsur ini adalah manusia. Disebut manusia, 5 unsur ini ada. Dan tidak dikatakan manusia itu sempurna kalau terkanggal salah satu daripada unsur ini. Sebab itu manusia katakanlah hari ini, dia akalnya Allah jadikan dia tidak sempurna. Maka terangkat kewajipan solat dia sebab mungkin dia gila ataupun pengsan. Terangkat kewajipan dia. Begitu juga katakanlah satu orang, dia kata aku nak beriman, aku nak bunuhlah unsur nafsu. Dia pergi potong, dia punya kemaluan. Itu tidak menjadikan manusia sempurna. Dan Islam tidak mengajarkan seperti yang sedemikian. Jadi kelima-lima unsur ini perlu dibangunkan. Pertama unsur roh. Unsur roh ni, makanan bagi roh adalah kenal dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat memberi makan kepada roh, ingat Allah dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, akan sihat. Tapi banyak orang kadang-kadang dia tak bagi makan yang betul rohnya. Rohnya tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rohnya itu mengenal perkara-perkara khurafat lebih lagi. Perkara-perkara syirik lebih lagi. Dia tak sempurna. Nanti roh akan kurus sebab tak ada makanan yang betul. Unsur akal. Unsur akal perlu diberi makan. Apakah makanan unsur akal? Ilmu dan pengalaman. Sebab itu budaya dalam Islam menuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Tahniah dan syabas kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Terus duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan saya doakan diri saya, ahli saya, dan seluruh yang hadir ini terus kekal dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita ini. Sebab menuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Unsur nafsu, apa makanan nafsu? Makanan nafsu amalan yang baik. Sebab nafsu tidak akan menarik kita ke arah amalan yang tak bagus. So, hari ini nak malas solat, dipaksa. Jangan, kita terus buat amalan-amalan baik. Makin banyak kita buat amalan baik, dia akan mendidik nafsu kita. So, nafsu ni, dia punya nature, dan Allah sebut, la ammaratun bisu. Dia akan membawa ke arah yang tidak baik. Malas-malas, buat satu benda tangguh, buat satu benda lebih kurang, antara nafsu. Tapi kita bagi makan amalan tu amalan yang baik. Nak bertakwa, kita bangun terus sembahyang. Terus buat benda. Maka dia akan beri makan dan mendidik nafsu. Kemudian hati. Apakah amalan ataupun makanan hati? Makanan hati adalah sifat-sifat yang baik. Dalam bahasa Arab disebut sifat mahmudah. Sabar, tawakal, syukur, itu makanan hati. Kalau hati kita ini tidak diberikan makanan dengan betul, disuburkan sifat-sifat yang tidak baik. Seperti disuburkan sifat hasad, dengki, tak puas hati dengan orang lain dan sebagainya, maka dia tak sihat. Dia akan sakit hati. Dan akhir sekali unsur badan kita adalah jasad. Jasad kita ni, Allah sebut dalam Quran, makanlah halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Balik pada persoalan kita. Macam mana nak melahirkan orang yang wasatiyah ataupun seimbang, akhirnya menjadi bertakwa, sehingga hebat di dunia, hebat di akhirat. Maka kelima-lima unsur ini yang disebut oleh Imam Ghazali, hendaklah kita seimbangkan. Tidak ada katakan seorang sempurna hanya bagi makan jasadnya sahaja. Jasad hebat, mungkin badannya betul-betul mungkin. Ataupun kalau perempuan itu dijaga slim badannya. Macam botol Coca-Cola tu tepek muka ni. Kadang-kadang dekat sejam pagi-pagi nak pergi kerja tu sejam tepek muka ni. Punya menjaga jasad. Tapi tak bangunkan lain tu tak seimbang. Walaupun badannya bagus, walaupun dah cantik dia, jaga penampilan, tapi hasad dengki penuh. Dia tak seimbang, tidak melainkan orang bertakwa. Orang yang
membangunkan jasad akal semata-mata. Akal semata bagi ilmu, bagi pengalaman, tapi yang lain tidak dibangunkan, tidak juga seimbang. Mungkin bijak, mungkin pandai, tetapi kepandaian itu dibawa untuk menipu orang lain, tidak wasatiyah, tidak seimbang. Kepandaian itu mungkin dibawa untuk mengambil hak orang lain. Ada orang hari ini memberi makan nafsunya dengan yang baik, amalan-amalan, tapi nafsu itu menjadi baik. Tetapi kalau tidak diseimbangkan, dia orang yang baik, tapi selalu kena tipu dengan orang lain. Sebab apa? Sebab akal tidak dibagi makan yang baik, bagi nafsu makan baik, nafsu bagi makan yang baik, didasarkan amalan-amalan yang baik, malah jadi orang yang baik. Memang ikhlas di hatinya, memang percaya betul apa yang orang cakap. Tapi kehidupan di dunia ni kesianlah, kena tipu, mungkin hak tanah kena ambil ke orang lain, mungkin jadi gerentor orang lain, orang tu lalu dia yang kena, mungkin jadi penjamin pada orang lain, dia yang kena. Sebab apa? Baik orang ini bagus, tapi tak seimbang, tak dibangun unsur akal. Begitu juga hati. Ada orang memang berzikir, alhamdulillah, membangunkan unsur hatinya dengan bagus, gabungkan nafsu pula dengan bagus. Tetapi unsur badan tidak dijaga, bagus alhamdulillah, tapi tak sihat. Pergi masjid naik motor daripada rumah, stesen 8 ke stesen 9 pergi masjid negeri pun, saja kena angin pembantu lah. Sebab unsur badan tak dijaga, tak seimbang. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa keseimbangan akhirnya melahirkan manusia yang hebat di dunia, yang hebat di akhirat. Seperti yang Datuk Zawi sebut tadi, perlu wasatiyah. Wasatiyah maknanya seimbang, maknanya kelima-lima unsur ini kena bangunkan. Akal kena dengan ilmu, hati kena didik dengan sifat-sifat yang baik, nafsu kena biasakan dengan amalan-amalan yang baik, roh kena kenal Allah Subhanahu wa taala, badan makan yang halal dan thayyibah, halal baik dan juga sehat, pergi bersenam. Senam itu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kita lihat seseorang mak lempit ke, orang rosak akhlaknya dan sebagainya, kita akan tengok ada berlaku ketidakseimbangan dalam pembentukan 5 unsur ini tadi. Mak lempit, oi berani, saya boleh main snowman atas motor tu. Maknanya apa? Hati ini tak bersifat berani, tapi mungkin akalnya ataupun nafsunya tidak dibangunkan. Macam itulah. Mati di jalan yang lurus. Mati di jalan yang lurus. Sebab apa? Tak dibangunkan, tak seimbang. Jadi kesimpulannya, muslimin-muslimat, ibu-ibu ayah saya yang didoakan dengan kebaikan, membicarakan mengenai wasatiyah, akhirnya membentuk orang yang saleh dan salihah, bukan saja hebat di dunia, malah di akhirat kita bangunkan 5 unsur ini. Kalau kita bangunkan 5 unsur ini, insya-Allah di akhirat alhamdulillah mendapat syurga, di dunia pun dapat syurga itu. Syurga yang didahulukan. Di dunianya hebat, senang, berpangkat, tapi beriman, di akhirat menjadi juga VIP Allah Subhanahu wa taala akhirat. Jadi hari ini bicara tentang wasatiyah, keseimbangan, imbangkan kelima unsur dalam badan kita. Wallahu a'lam.